لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني يهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan bagi iradat itu dua ta'alluq, iaitu ta'alluq suluhil qadim. Arti suluhil qadim itu patut dan padan bagi menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin pada sedia kala. Dan keduanya ta'alluq tanjizi qadim. Artinya tanjizi qadim bermula sedia kala Allah Ta'ala menentukan dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin daripada segala mungkinat yang tersebut. Kita duduk di sifat berkehendak. Betul tak? Betul ke tak betul? Gasak betul ke tak? Ha? Cuti Sam. Tak lari ikut nak urip dong. Jadi nak lari kau gio. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama begitu. Baik. Kita duduk di sifat mana? Sifat iradat, sifat kelapan kita. Sifat kelapan. Apa tu iradat? Iradat tu sifat berkehendak. Orang Melayu duk sebut berkehendak lah. Ataupun setengah kitab-kitab lama ada kata iradat maknanya berkehendak. Ya hatulah lah, berkehendak pun dia, berkehendak pun dia. Nak bahas dalam segi bahasa boleh bahas nanti di belakang. Payah pula tu dia masuk ke dalam musarah pula. Cumanya apa tu sifat iradat? Sifat berkehendak. Satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Ni kita masuk dalam sifat yang ada. Ingat dalam kita bicara, sifat ni ada bangsa amrun i'tibari, hanya tahu, tidak ada sifat kita faham saja. Ada sifat yang bangsa wujudi, ada sungguh di zat Tuhan. Macam mana kata ada sungguh? Boleh dapat dengan panca indera. Mana? Nanti selagi akan datang, apabila Allah membukakan hijab, kita akan nampak sifat tu di zat Allah. Mana sifat yang ada? 7 saja. Kita panggil sifat ma'ani. Kita panggil sifat ma'ani. Mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 ni sifat yang wujudi.
Ada sungguh di zat Tuhan. Nanti bila dibuka hijab di hari kiamat, kalau kita nampak zat Allah, kita nampak sekali tujuh sifat tu. Maka sifat iradat termasuk salah satu daripada tujuh sifat yang wujudi ada pada zat Allah Ta'ala. Itu kita beriman lah. Nampak tak? Yang mana dengan sifat inilah Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan apa-apa yang dia kehendaki. Itu sebab itu sifat iradat. Dengan sifat iradat ni lah Tuhan tentu. Macam kita lah manusia pun bukan makna Tuhan yang sama. Nak bagi misal untuk ditaklid, fahmi, untuk pergi faham je. Macam mana? Kita ni nak hendak sesuatu, kita perlu ada hati. Itu bangsa kita. Bangsa Tuhan dia bukan ada hati macam kita. Dia dengan sifat, perantaraan sifat. Kita nak berkehendak kepada tu benda, ada alat dia bagi hati. Aku rasa teringin nak makan itu. Itu pakai hati tu. Takkan teringin tangan. Tangan tempat kudrat untuk bangsa makhluk. Ni nampak ni, dengan kudrat aku bekerja. Nampak gitu tangan. Padahal apa? Kudrat kita ni, sebab kudrat kita makhluk ni tangan lah, tangan kaki. Ada tu orang bagi tulang tak krak kan? Krak tak mana? Tak lah tu. Nampak tak? Kalau kita kata ni, aku tengok dengan mata kepala aku, makna ada sifat basar kita kait dengan mata. Ni aku dengar dengan telinga aku sendiri. Tu kita mendengar dengan telinga. Maka Allahumma salli ala Muhammad, aku hidup ni, nyawa aku ni aku hidup. Kita hidup dengan perantaraan nyawa roh dalam badan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak bukan dengan hati. Tuhan bukan berhati macam kita makhluk, tu sifat makhluk. Dia berkehendak dengan sifat iradat. Dengan iradat itulah dia menghendaki apa yang dia nak. Itu kita beriman. Setengah daripada sifat Allah Ta'ala ialah iradat. Sehari kalau tidak, orang kata Tuhan ni ada hati macam kita. Bukti dia apa? Tuhan marah. Bukan marah macam marah kita. Bahkan Tuhan bukan berhati macam kita. Dia bersifat dengan sifat iradat. Dia nak benci orang tu, dia nak sayang orang tu, dia nak pilih orang jadi wali, dia nak menjadikan orang tu mukmin, dia nak membiarkan orang tu dalam kufur. Itu dia tentu dengan sifat iradat. Faham? Kita dah ada istilah kata apa? Nampak bagaimana Allah Ta'ala berkehendak. Berkehendak dengan apa? Dengan sifat iradat. Betul tak? Sifat berkehendak. Yang mana kita mengerti dulu, dengan sifat iradat ni lah Tuhan menentukan setengah-setengah daripada benda mungkin yang mutaqabilan, benda mungkin yang berlawanan. Macam mana? Pandai lawan bodoh, kuat lawan lemah, hina lawan mulia. Tuhan tentu setengah. Macam mana boleh buat dua sekali? Kena pilih lah mana tu, dia nak buat mana tu, dia tentu. Contoh, di Abu ni Tuhan nak tentu dia pandai ke bodoh. Kalau dia buat pandai, maka dia tinggal bodoh. Tu kata buat setengah saja. Dia menentukan setengah-setengah daripada mungkin yang berlawanan. Dia tentu dah gunung tu diam, maka gunung tu tak bergerak. Dia tentu dah kata Aminah ni segak, maka dia tak hodoh. Begitu. Dengan sifat apa tu? Sifat iradat. Dia menentu. Faham tak? Tak nampak dah Zai, bulan tu ya. Ni tak kena nampak balik ni. Allahumma Muhammad, nampak tak? Kemudian Tok Guru kita dia bahas pula. Ada dua takluk, ada dua kegunaan sifat iradat ini. Pertama, nama dia takluk suluhil qadim. Apa suluh kita cara itu? Suluh ni makna dia kepatutan, kemampuan Tuhan berkuasa menentukan, iaitu takluk suluhil qadim pertama artinya patut dan padan bagi menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin pada sedia kala. Tuhan patut, Tuhan mampu, Tuhan padan untuk menentu pada waktu azali sedia kala. Dia mampu tentu, tapi tak tentu ni cuma nak kata mampu je dulu. Kita bagi suluh. Kemudian takluk kedua dan keduanya takluk tanjizi qadim, artinya berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentukan dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin daripada segala mungkinan tersebut. Yang kedua nama dia tanjizi qadim, yakni Tuhan pun menentukan dengan sifat iradat itu. Benda yang nak dia tentukan bila? Masa azali dulu. Dulu pada masa azali, cuma hak pertama nak pakai Tuhan. Hak dia nak tentu tak menentu. Dia mampu, tapi tentu bila nak tentu tu hak dia. Cuma dia mampu. Yang kedua, dia ada tentu. Tapi tetap pada masa azali. Sebab hak lain jadi bukan tentu je lah. Hak ni jadi dalam sifat apa? Kudrat itu jadilah.
azali. Buat tak buat? Buat tak buat apa? Buat tak kait masa azali? Buat ni pada masa imkan. Bila imkan terbit jadi langit, jadi bumi, jadi alam, jadi binatang, jadi manusia, jadi jin. Ada penentu pada masa azali. Semula saya tulis sikit, tulis lah. Tulislah. Itu kita mengenai sifat kudrat. Kalau kudrat ni dia berkuasa, Allah. Kudrat tu maknanya berkuasa. Dengan berkuasa ni dia pun berkuasa. Ni sifat, ni takluk. Hasil sifat tu takluk, kemampuan dia. Kemampuan. Bahasa Arab panggil takluk. Takluk tu maksudnya kemampuan. Tugas. Hasil daripada berkuasa adalah kekuasaan. Ni kita ni, makhluk ni adalah lambang penzahiran kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan itu terlebih daripada dia boleh, kemampuan dia berkuasa. Berkuasa Tuhan terlebih daripada sifat dia begitu bahasa dia. Hak ni takluk yang dipanggil muta'allam. Muta'allam. Apa dia tu? Terbitan kemampuan. Terbitan kemampuan. Ada sifat melihat. Dengan sifat melihat takluk dia boleh melihat. Yang ni penglihatan yang dilihat oleh dia. Itu bahasa kita. Sifat takluk ta'ala yang sifat. Sifat tu. Sifat takluk muta'allam. Berkuasa, kekuasaan. Melihat, penglihatan. Mendengar, pendengaran. Begitu. Sifat takluk muta'allam ni kajian bahasa Melayu ni. Ni memang kita akan guna dalam ilmu tauhid. Jadi Allah Muhammad begitu juga sifat yang ada. Yang ni sifat kudrat, ingat dah dulu. Tugas yang kudrat ialah taksir. Tugas dia ialah memberi bekas, mengadakan dan meniadakan. Dia buat dan dia tak buat. Dia buat atau dia musnahkan. Tapi kudrat ni kayak hati iradah. Hak kita belajar ni, iaitu sifat iradah tu. Sebab Tuhan dia akan buat apa yang dia hendak. Mana kata kudrat dengan iradah. Kudrat dengan iradah tak boleh mukhalafah. Ulama kata kudrat dengan iradah ni selalu mulazamah. Berkehendak dengan berkuasa selalu terkait, tak pernah menyalahi. Dia akan buat apa yang dia nak. Dia akan musnahkan apa yang dia nak. Betul tak? Kita pun nak buat kerja, kita kena ada niat. Sebab tu nak buat apa mulai dengan niat. Makna kata niat dengan buat sekali. Maka iradah berkehendak Tuhan mahu dengan Tuhan buat sekali. Mana boleh Tuhan dia nak lain, lepas tu dia pergi buat hal lain. Jadi tak tally lah, dia hendak dengan dia buat. Jadi di diri Tuhan sendiri dah bercanggah, terabak habis dah. Macam mana dia makhluk nak elok. Nampak tak tu? Jadi daripada sifat iradah ni apa? Iradah ni berkehendak. Daripada berkehendak, takluk dia apa? Berkehendak. Daripada takluk pula muta'allam apa? Kehendak. Kita ni kehendak Tuhan. Kita ni semua kehendak Tuhan. Tu terbit iman. Esok kalau Tuhan berkehendak, kita di dalam kehendak kita Tuhan berkehendak kita mati pula. Dia hendak kita mati, dia buat kita mati. Dia hendak kita hidup, dia pun menghidupkan kita. Dia hendak kita beriman, dia buat bagi kita beriman. Dia hendak kita sakit, dia pun buat bagi kita sakit. Hendak dengan kuasa tak pernah mukhalafah, tak pernah berlawan, sekali sepakat. Dia hendak, dia buat. Betul kudrat iradah, dia sekali kena faham. Tak faham ni, dia tak faham. Hak ni tak faham, hak ni tak faham. Dua-dua tak faham ustaz. Kata nampak ada tu. Berkehendak dengan kuasa. Kudrat iradah. Maka Allah SWT Muhammad, iradah ni pula tadi kita bahas, dia ada dua takluk. Apa takluk dia tu? Apa yang kita mengaji dia senang. Saya ulang ni faham. Mau tak faham juga, kita kumpul kita. Kita ni faham. Tak ada dia kelakuan. Kita mengaji kita pilih insya-Allah. Ni, iradah ni dua takluk. Apa takluk? Tugas.
suluhi qadim. Apa tu? Patut, mampu, menentu pada masa azali. Dia mampu tentu. Apa dia nak tentu? Dia mampu tentu pada masa azali. Cuma nak tentu ni, nak cerita kata dia mampu dulu. Suluhi, ingat suluhi dia sifat dia mampu. Kemudian bangunan takluk yang kedua, dan jizi mampu. Dan jizi tadi. Apa dia tadi? Dia pun lulus menentu. Lulus menentu pada masa azali. Suluh yang tadi dia mampu tentu, cuma tak tentu lagi. Masih pada waktu azali, tak ada makhluk lagi. Kemudian dia memilih dan dia menentu pada masa azali. Dia tentu. Tak buat makhluk lagi, dia tentu dah. Ini nak buat begini, nak buat begini, beranak di mana, mati di mana, kahwin umur berapa, anak berapa, sakit apa, mati di mana, semua dia lah. Dia tentu tu. Kita panggil waktu dia tentu takluk sifat iradat tanjizil qadim. Dia pun lulus menentu pada masa azali. Faham? Pasal apa kita suka buat main suluhi? Suluhi ni macam dalam itu. Tujuan dia nak cerita, kalau sebelum Tuhan tentu, sebelum Tuhan buat, sebelum Tuhan lihat, adakah dia tak mampu lihat? Tak, dia mampu. Cuma dia tak mau lagi ada bahasa saya. No? Kalau kita dengar tentang sebut itu, sifat kudrat itu, ada takluk suluhi qadim bagi sifat kudrat. Kemampuan Tuhan berkuasa pada masa azali. Kenapa bubuh suluhi qadim bagi sifat kudrat? Kerana waktu tu makhluk tak ada lagi. Bila makhluk tak ada lagi, saya takut orang kata Tuhan tak berkuasa lagi itu sebab makhluk tak ada. Jadi Tuhan berkuasa tu baru. Dia sudah mampu berkuasa, dia layak berkuasa. Cuma tak buat makhluk lagi, tak zahirlah kuasanya. Itu saja. Tu dia buat main suluh. Suluh nak kata dia sudah mampu berkuasa walaupun tak zahir lagi kuasanya. Dia sudah mampu menentukan walaupun dia belum tentu. Bukan kemampuan dia baru main. Macam kita, kemampuan kita baru. Sebab apa? Sebab kita baru, zat kita baru, sifat kita baru, perbuatan kita baru. Adapun zat Tuhan qadim, sifat Tuhan pun qadim. Kekuasaan Tuhan qadim. Itu. Boleh nampak lagi? Ustaz. Ya. Kalau kita berdoa tu dia akan mengubah dekat tu lah tanji tu lah. Ha? Tanji tu qadim. So dia dah tentukan. Kita berdoa. Kita kata kita saksikan tapi dari tu akan tentukan macam tu. Ingat itu waktu dalam kudrat. Saya sebut tinggal. Itu kita belajar kudrat. Kalau pasal dalam kudrat itu kan sampai 8 takluk. Kita tengok boleh nanti. Ada 8 takluk. Dia ada takluk kudrat suluhil qadim, takluk kudrat tanjizi hadis, lepas tu takluk qabdah. Takluk tanjizi hadis. Takluk qabdah. Takluk tanjizi hadis. Takluk qabdah. Jadi 8. Ulang balik. Kalau dalam kudrat itu berkuasa Tuhan. Apa takluk qabdah ni? Kita ulang semula sikit ya. Sifat kudrat, sifat berkuasa ni kehendak. Sifat berkuasa Tuhan ni, dia tulis itu takluk pertama dia tulis lah. Nah, dia tulis lah. Dia nampak. Kalau lagi faham pasal apa yang kata sifat kudrat iradat ni bukan. Dulu dalam sifat kudrat kita belajar ada 3 takluk dia secara umum. Suluhil qadim bagi sifat sudratul. Kudrat, apa kudrat? Berkuasa. Suluh yang qadim dia kata apa? Kemampuan Tuhan berkuasa pada masa azali. Kemampuan Tuhan berkuasa pada masa azali. Lah ni yang tanya, masa azali makhluk ada tak? Masa azali tak ada. Habis tu berkuasa apa? Tu disebut mampu. Nak cerita kata memang makhluk tak ada, tapi kalau dia buat makhluk itu, dia berkuasa. Nak abang kata kemampuan dia saja. Sebab lagi orang kata tak betul tu makhluk tak ada, jadi Tuhan tak kuasa, Tuhan lemah. Ada. Tuhan sudah berkuasa, cuma tak zahir sebab tak ada makhluk. Sebab tu dia kata kemampuan Tuhan. Buat ke mana ni? Azali. Kemudian takluk kedua Tuhan, sifat kudrat itu ialah Allah Subhanahu. Tanjizi hadis. Apa tadi hadis sebenarnya dia benar? Iaitu lulus
kuasa Tuhan. Pada masa pada masa dia dah buat. Maka sahihlah kuasa dia. Dia buat makhluk pertama Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu bawah kuasa dia. Hati kita bertimbang. Janji haji. Lulus kuasa dia, nampak dia kuasa. Dia buat Nur Muhammad, dia nak letak kat mana, dia buat langit, dia buat besar mana, dia buat bumi. Lulus kuasa dia. Lepas tu dia buat bawah tu lagi. Nama dia takluk Allah. Apa Allah? Geraman. Asal pada rumah geraman. Kalau kita perhati, dia kata bila dia buat, adakah bila dia buat tu dia tak kena buat apa dah? Habis dah. Atau dalam genggaman dia buat tu dia boleh ubah lagi. Itu sebab tu dia rumah Allah. Maknanya barang yang dia buat bukan maksud dia tak ada kuasa dah. Dia dah buat habis. Kalau orang tu nak buat apa, buatlah, tak ada buat apa dah. Tak. Walaupun dia dah buat, dalam genggam dia boleh musnahkan bila-bila masa dia nak. Dia boleh hancurkan bila-bila masa dia nak. Misal lah, asal kita ni tak ada. Tak ada. Maka dalam sulhul qadim tak tentu lagi. Cuma sebut kita mampu tentu. Kemudian tentu dengan sebab apa? Sebab iradah. Sebab tu lah kudrat iradah. Berkait. Okey, Tuhan pun tentu. Ni tadi tadi lulus menentu. Dia tentu saya ni akan ada. Misal saya akan ada. Saya pun saya lah. Dia tak mau terlibat. Tuan-tuan tak? Jadi pada masa azali dengan sifat iradat Tuhan, Tuhan menentu, lulus menentu pada masa azali, Abu ni akan ada. Maka dengan sifat kudrat, dia pun lulus bukan dia buat. Nampak? Tentu dengan sifat iradat, buat dengan sifat kudrat, dia pun buat. Lulus zahir di alam nyata ni, Abu tu. Walaupun dia dah buat Abu tu, adakah Abu tu bebas atau masih dalam genggam dia? Maknanya boleh tak dia ataupun dia matikan Abu tu? Dia boleh. Maka dia dalam qabdah, genggam. Genggam boleh dalam pilihan. Bila sebut pilih, kait dengan sifat apa? Dia ada. Maka dia buat dah Abu, tiba-tiba dalam kehendak dia amat kata aku nak matikan pula Abu. Maka dia pun pilih untuk mematikan dengan sifat iradat, lalu dia matikan dengan sifat kudrat dalam qabdah. Nampak tak? Selalu berkait iradat kudrat, iradat kudrat, iradat kudrat. Begitu tak? Lagi contoh tengok misal. Pada masa azali Allah Ta'ala pilih Sayyidina Abu Bakar ni beriman. Sayyidina Abu Bakar beriman Tuhan pilih pada masa azali. Lalu dia pun dia tentu dengan sifat iradat. Dia buat dengan sifat kudrat dia, lulus Abu Bakar beriman. Nampak tak sejarah Abu Bakar beriman? Pun Abu Bakar dah beriman. Adakah Abu Bakar beriman ni boleh terus tanpa campur dengan kuasa Tuhan? Ataupun Abu Bakar beriman duduk dalam genggam Tuhan? Tuhan boleh pilih pula Abu Bakar ni dia akan beriman Tuhan menerus sampai mati, atau dia akan kufur. Dan Tuhan pilih Abu Bakar ni beriman sampai meninggal dunia. Maka dia pilih dengan sifat iradat, dia buat dengan sifat kudrat dia yang kita panggil dalam tu ada qabdah. Abu Bakar beriman sampai meninggal dunia. Abu Jahal, Tuhan tentu dah pada masa azali Abu Jahal ni dengan sifat iradat dia, Tuhan pilih Abu Jahal ni kufur, tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu dia membuat dengan sifat kudrat, lulus nampak Abu Jahal lawan Rasulullah. Zahir dia akan kata. Kemudian dalam genggam Tuhan, sama ada Abu Jahal nak kufur sampai mati dalam qabdah Tuhan, ataupun nak beriman pula sebelum mati. Tapi Tuhan pilih dengan sifat iradat dia. Pada masa tadi Abu Jahal akan mati dalam keadaan kufur, maka dalam qabdah Tuhan, sifat kudrat Tuhan, Abu Jahal mati pun dalam kufur. Nampak tak? Boleh nampak ni? Iradat dengan kudrat sepakat. Dia tak dipisah. Apa dia tentu, dia buat. Jadi kita ni, hadilah maksud hadis Nabi kita SAW. Nabi kata, kullu ibnu Adam baina isba'in min asabi'ir rahman. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata, kullu ibnu Adam, kullu qulub bani Adam. Nabi kata, sesungguhnya tiap-tiap hati anak Adam, kullu isba'in, berada di antara dua jari, min asabi'ir rahman, daripada jari-jari Ar-Rahman. Tu kena terjemah ikut Al-Sunnah Al-Jamaah mana yang diwahabi dulu. Ada tak? Tuhan ada jari pada. Ada jari, ada tangan. Ada tangan, tangan dia, kepala tak ada. Jadi lawak pula ada kepala. Lah kali tu hanya dia orang. Tak. Tu bahasa kinayah majazi. Makna apa tangan tu? Makna apa jari? Sifat-sifat Tuhan. Ulama terjemah, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah terjemah,
asabi' isba'in min asabi'ir rahman, jari daripada jari-jari Tuhan, itu makna dia, makna apa? Makna sifat-sifat Tuhan. Berada di antara dua sifat Tuhan. Apa dua sifat Tuhan tu? Tiap-tiap anak Adam berada di antara iradat dan kudrat Allah. Tak lari kita daripada iradat dan kudrat. Apa dia kena dia buat. Dia hendak kita mati kufur, kita mati. Dia hendak kita mati kufur, dia buat kita mati kufur. Sebab dia hendak, dia buat. Dia hendak, dia buat. Kalau dia nak kita mati nak husnul khatimah, dia buat kita mati nak husnul khatimah. Kita berada di antara dua sifat. Makna kata apa? Tak ada istilah merdeka bagi kita. Kita selalu di bawah takluk kuasa Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja Allah Ta'ala itu urusannya. Apabila arada syai'an, dia menghendaki barang sesuatu daripada mungkin daripada makhluk ini, ay yaqula, bahawa ia berkata kun, jadi. Fayakunu, maka jadilah. Makna tu bukan Tuhan berkata kun. Bahasa Arab tu kita panggil majaz mursal isti'arah dari istilah balaghah. Makna dia bukan Tuhan berkata aku nak jadi bumi lah, dia berkata kun jadi bumi. Apa gitu? Itu majaz mursal isti'arah dalam ilmu balaghah. Makna dia apa dia nak, dia buat sekali mata. Dia nak jadi. Dia nak dia buat. Dia nak dia buat. Apa dia nak jadi. Kalau kita kata, kalau bahasa kita kata kacang dia. Orang kita kata petik jari. Makna mesti jadi. Tuhan kalau dia hendak ayyaku lahu kun, dia kata jadi. Makna kata mesti jadi, dia akan buat. Itu kita berada di antara iradat dan kudrat Allah Ta'ala. Betul, orang yang faham bab ni, dia takut dengan Tuhan kita pun tidak. Orang yang tak takut ni, orang yang tak kenal Allah dia merasa dia bebas. Kita tak bebas merdeka, kita di bawah iradat dan kudrat Allah. Makna kata ni, kita hidup beriman elok ni, boleh tak dalam iradat dia dan dalam qaddah genggaman sifat kudrat Tuhan, bahawa Tuhan mati kita dalam kufur di hujung ayat kita. Boleh. Ni duk semayang ni elok ni, boleh tak Tuhan buat lepas ni dia tak mahu semayang pula? Boleh. Sebab orang dia tak faham itu, dia faham sebab dia sendiri. Jadi aku tak mungkin nak semayang, aku duk semayang daripada kecil-kecil, keluarga aku keluarga Tok Guru. Dia bukan kira hantuk guru ke Tok Guru, tak kira. Tuhan berkehendak dia boleh buat. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Musa ni, mak dia yang belah sama dia. Mak dia kan lepas lahirkan Nabi Musa, mak dia alirkan Nabi Musa di sungai. Sebab apa itu? Firaun bunuh Qabil. Anak laki-laki bunuh Qabil. Tapi dia kata Sultan Firaun, yang di-Ketua Agung Firaun, kalau bunuh ke semua, esok siapa nak buat kerja? Orang perempuan mana mampu nak angkat batu, nak susun piramid? Pun dia orang lelaki lah. Firaun kata kalau begitu kita buat setahun bunuh, setahun bebas. Setahun ni bunuh semua lelaki, ke depan usaha biar. Ke depan pula lelaki mana bunuh, ke depan pula biar pergi buat itu. Tuhan takdirkan Nabi Musa ni lahir tahun yang dibunuh. Tuhan dibunuh. Jadi mak dia tak ada buat apa? Ambil Nabi Musa, buku dalam akal, hanya bila. Memang serah diri dulu pada Tuhan. Tak tahu nak buat apa lah. Kalau matilah anak aku. Tapi aku yakin Tuhan aku akan selamatkan Musa dan kembalikan dia ke pangkuan aku. Mak Nabi Musa minta lagu tu. Mak Nabi Musa nama apa? Hannah binti Fakud. Bila Allah SWT Muhammad, Mak Nabi Musa dia beriman lah, ikut ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Bila layakkan Nabi Musa, sampai di mana Nabi Musa? Sampai di tangan Firaun tu. Memang kita kena masuk kandang rimau, walaupun rimau tak dalam kandang berdua. Dia masuk dalam kandang. Allah SWT Muhammad. Orang kata lubuk dia, tempat yang memang kalau kita lari jauh-jauh, pergi lah. Kalau kita pergi kat logik kan, Tuhan pun layaklah pergi Syria ke apa. Pasal kau pergi layak pergi kat Firaun. Tu nak abang cerita. Barang yang aku kena mesti jadi. Kalau duduk dalam kandang rimau pun tak menggerak. Duduk dengan Firaun lah. Siapa yang belah Nabi Musa? Asia isteri Firaun tu lah ambil duit mana? Jamu Nabi Musa tu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi Musa kita salam ni dibelah oleh Firaun. Last sekali Allah Muhammad, walaupun dibelah oleh ayah yang kufur, tapi Nabi Musa jadi Nabi. Ulul Azmi pula. Musa Samiri, boleh tak nama Musa Samiri? Siapa dia tu? Dia bukan di waktu kita surat Melaka. Cerdik pula dia bukan. Musa Samiri yang Quran sebut dalam surah Al-Baqarah.
Satu orang manusia yang ajak orang-orang lain sembah lembu. Lembu yang dia buat sendiri, sapi, dia sembah sapi. Dia kepai Allahumma salli ala Muhammad. Mat buat satu ekor lembu. Dia dibelah oleh siapa? Dia dibelah oleh Jibril. Musa Samiri ini dibelah oleh Jibril. Musa Samiri ini Jibril jumpa dia di antara dua lembah. Nampak nak teriak orang yang wek angkat belah. Belah sendiri naik kuda Jibril ni besar. Habis belah besar tu diturunkan balik. Dia curi tu ladang kuda Nabi Jibril tu. Jibril dari kuda sendiri. Curi ladang tu. Tahu masuk dalam mulut lembu tu cakap. Tu lembu tu dia cakap. Akhirnya dia kata ni, aku boleh buat kalau lembu cakap. Lembu ni Tuhan dia kata. Sembah lembu. Tu belah oleh dibelah oleh apa? Penghulu malaikat. Jadi kufur. Tu kata Tuhan Maha berkuat. Dia tak boleh kita kata, saya ni memang akan semayang mati ya, tak ada apa. Saya memang keluar gotok buruk. Jangan nak cakap sombong lagu tu. Tak, kita adalah kehendak Tuhan. Dia boleh buat macam-macam. Ahli maksiat memang terang-terang ahli maksiat, kotor, hina lah. Tuhan boleh buat ni hujung ayat dia jawab satu orang kasih Tuhan. Kita siap jumpa di Mekah lagi. Dia buat haji, dia buat umrah menangis depan Kaabah. Orang lain dia tengok di hotel. Dia pun 3 pagi duduk depan Kaabah dia menangis. Kita tidur ni. Tidur hotel ni ada aircon. Kena nasi Arab tadi. Trendok nasi Arab. Dia kata tidur. Dia duduk semayang. Dia kata Ta'ala angkat dia jadi wali lah. Kat situ tu kata Allah Ta'ala Maha berkehendak lagi pula Maha berkuasa. Sifat iradat dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Kita beriman baik itu. Itulah kita pentingnya belajar sifat. Kena banyak pula. Tengok ni lah, pasal apa penting tak penting sifat 20. Cuba perhati dulu. Dalam tiga bahasa ilmu, ada 3 bahasa ilmu yang wajib fardu ain. Ni martabat manusia itu dulu lah. Martabat manusia, pembahagian dia ulama kata. Pertama nama dia apa yang tadi elok dah kata dia tukar. Martabat manusia yang ulama bagi, pertama nama dia Khawasul Khawas. Khawasul Khawas. Khawasul Khawas. Apa tu? Khusus lagi khusus. Khusus lagi khusus. Mana peringkat berhenti? Membantu level berhenti. Khawasul. Ini golongan mana? Ini golongan awliya. Apa awliya? Wali-wali Allah. Anbiya telah lagi tak jawab kan? Anbiya, awliya. Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali. Kasih-kasih Tuhan. Peringkat nombor 2, nama dia apa dulu? Peringkat nombor 2, nama dia Khawas saja. Khawas. Khawas ni apa dia? Khawas ni peringkat ulama. Untuk guru kita kata. Ulama orang yang ahli lagi dia ilmu. Mahir habis. Nahu sara mantik balagha makulat arut semua dia boleh. Ni kita panggil khawas, orang khusus. Nombor 2 peringkat ni. Alim lah, alim. Nombor 3, nama dia awam. Orang awam kita. Awam dia apa dia? Kebanyakan. Orang kebanyakan. Orang biasa. Nak dapat martabat awam ni ulama kata, tengok ni kita tahu. Nak dapat martabat awam ni paling kurang orang biasa. Kena boleh 3 ilmu ni. Apa dia? Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak fardu ain lah, bukan tak boleh mengajar. Hak lepas fardu ain dia. Tauhid, fiqh, tasawuf kena boleh, baru dapat kata awam.
Kena mengaji tiga-tiga ilmu tu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid pasal ni kat macam ni, bab ketuhanan. Fiqh bab hukum hakam, semayang sah batal, berpuasa apa semua zakat semua. Tasawuf kat hati, buang riak, buang ujub, buang sombong, cerita dunia, pemarah, tamak lupa buat. Tiga ni selesai hak fardu ain, baru dapat martabat awam. Baru dipanggil manusia kebanyakan. Kalau tak mengaji tiga ilmu ni sampai lepas fardu ain, ulama kata orang tu masuk dalam golongan hawam. Hawam ni maksudnya binatang. Dia binatang, dia bukan manusia. Di sisi Tuhan dia binatang. Dia bukan orang. Dia bukan orang, pergi pejabat minum kopi pun binatang. Hanya kata di Tok Guru kata. Ulama-ulama kata. Sebab itulah pentinglah mengaji ni. Paling kurang dapat martabat manusia. Sebab manusia ni bukan duduk di rupa. Manusia duduk di peribadi. Dia tahu apa yang tak boleh, apa yang boleh, sempurna akal dia. Baru dia panggil manusia, bukan dia rupa aja. Ada tak manusia yang berbuat lebih teruk daripada binatang? Bunuh anak sendiri, cucu orang tua cucu sendiri. Maknanya dia bukan manusia. Dia hanya rupa bentuk manusia, dia binatang. Ambil duit harta anak yatim, makan harta orang. Dia bukan manusia, dia binatang. Tengok lembu, dia kan tahu pokok rumah sama. Rumput dia sikit banyak. Pokok cabai kita dia pokok. Kita kata apa? Natang tu apa? Pasal apa? Pasal dia tak ada beza. Yang mana hak bukan dia punya, hak mana dia punya. Manusia pun dia tak tahu halal haram. Dia tak mengaji, dia tak kenal Tuhan. Dia tak tahu benda apa yang kotor dalam hati dia kena bersih. Maka dia masuk dalam golongan binatang awam, bukan awam tu. Jadi nak dapat orang nak jadi orang tu, bukan orang-orang. Orang di benang tu dah berlambak dah. Kan kita ada berdiri yang tu. Tu. Jadi nak jadi manusia paling kurang tak boleh awam. Kena belajar tiga ilmu ni. Tauhid, tasawuf. Ya nak? Nampak? Kemudian pula tauhid fiqh tasawuf. Ulama faham pula dalam tiga ilmu ni yang paling penting dan wajib kita belajar ialah ilmu tauhid. Nanti kita belajar ni wajib. Kemudian baru fiqh, kemudian baru tasawuf. Tauhid dulu. Lah ni tauhid orang tak belajar. Duk fiqh tu. Tanya hukum dia hantar tu jawab macam mana kalau kita semayang. Ni sejadah ni sejadah. Menuk pergi nampak ni. Tak faham dia tak tahu. Ni. Sejadah ni. Ni kiblat tak kena ni dah. Kiblat balik ni tunjuk. Ni sejadah, tiba-tiba terijak lah di hujung sejadah ni. Sini. Kita belajar dalam fiqh, wajib di antara syarat, di antara syarat sah solat. Syarat sah bukan syarat wajib solat. Syarat wajib solat lain pula, syarat sah solat lain pula, rukun solat lain pula, sunat hayat abad lain pula. Ni syarat sah solat di antaranya suci tubuh, pakaian dan tempat daripada ngaji. Lalu ni sejadah kita, lalu kan COVID sebenarnya masjid kena buat jadah. Bantu. Ada cicak. Cicak sebut. Itu. Dia tengok. Sejadah kita ni. Kita mayang malam ni, di jadah ni. Tencak di jadah ni, tak kena dengan kita. Sah tak mayang kita? Pasal apa sah? Sebab yang dimaksudkan tempat tu bukan sejadah, bukan kapet. Iaitu kawasan sujud dia tak kena tencak tu. Sampai tahap ada lagi pekah. Kalau dia sujud, tencak dia tengah ni. Kita tak pada lutut tu, bukan kena apa mana ni. Ni, mana ni? Dia sujud. Tak kena dengan tengah tu, maka sah juga. Sebab dia bukan kena bahagian kita pijak sujud. Walaupun dia tahu tak apa. Tapi kalau nampak banyak lah sikit, dia Allah kan. Tak kena. Apa? Nak apa? Dia seronok. Tu. Jadi Allah Ta'ala tak apa. Boleh jawab mereka. Habak boleh begini, boleh faham ada mazhab ni kata pendapat ni boleh faham. Tanya dengan sifat 20. Allah Ta'ala ni antara sifat wajib bagi dia apa? Sifat wajib tanya. Sifat mustahil bagi Tuhan apa dia? Tak tahu. Sifat harus bagi Tuhan ada apa? Tak tahu. Macam mana kalau lompat di semayang? Tuhan tak kena. Mana nak sung ibadah orang tak kena Tuhan? Yang hendak lupa dengan dibekong berkoyak kitab tu. Hak tauhid ni tak cara langsung. Tuhan hang tak kenal. Macam mana? Ni saya sebut umum. Hang ustaz pun hang bagi belajar ni dia tak ada pilih bulu siapa pun.
Hang ustaz pun kalau tak boleh tauhid, hang wajib sila belajar tauhid walaupun hang alim bekah. Tak lepas faham? Kalau dituk guru sembahyang tak haram. Tak guru dah, dituk guru pun sembahyang wajib kan? Masa mana dituk guru dah buat alim bekah. Tauhid tak kena. Pergi belajar pergi balik. Ada ustaz mengajar. Titian sirat tak ada. Titian sirat itu hanya bahasa kiasan Rasulullah. Dia panggil hadis majazi. Nabi kias aja. Kata ada sirat. Bukan ada. Cuma nak abang kata kita ni di akhirat esok kalau tak terjalan kita pun terguna neraka. Bukan itu semua. Mana boleh kata lagu tu? Itu pendapat Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah kata kita ada sungguh. Sebab soreh jelas dia. Bukan kinayah. Hadis tu Nabi kata wali jahannama jisrun adaqu minasy'ari wa haddu minasayf. Bagi neraka jahanam itu hadis sahih Muslim. Aku bentang satu titik lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Jelas. Nabi sebut pula aku nampak umatku melintasi titik itu. Ada yang jatuh, ada yang tetap tapak kaki dia. Nabi sebutlah dalam hadis yang lain. Nabi kata ada umatku yang aku nampak berjalan atas titik itu terhuyung hayang seperti pokok kurma di tiup angin. Nak rebah ya Tuhan kau, neraka dia nak kurma ni. Jalan dulu. Nabi kata, aku nampak Tuhan tunjuk aku dah benda ini ke depan. Kemudian aku nampak salawat yang dia baca kepada aku datang, pegang tapak kaki dia, kejap dia jalan ke syurga. Tu maknanya hadis tu jelas ke ataupun sekadar kiasan? Jadi tu kena belajar. Kalau jadi tok guru pun tak tahu tauhid, tak sama yang tak kira apa bekah alim tahu mana. Serupa juga alim tauhid dan alim bekah. Tasawuf, bak hati tak bersih lagi. Duk ada riya, ada ujub, pelekeh orang, penghina orang. Sama juga. Tuhan ambil sembahyang tu, sah sembahyang tu. Sah sembahyang tu. Ambil sembahyang tu, hadis tadi kata apa? Ambil lempak dia muka balik, bagi kat dia ambil. Dia orang yang sembahyang nak kena riya. Tak terima juga. Jadi dia sembahyang. Kan dia apa hang buat kesimpulan tu? Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia kena cukup 3 benda tu lah baru dipanggil manusia. Buat ni senang je nak dia orang. Sebab itulah saya peringat kepada semua, saya syukur ni semua jemaah ni alhamdulillah mau menghitung sampai selesai. Nak balik kita boleh hurai kat orang ke tak boleh hurai kat orang tu bukan kerja kita. Tu tambahan kalau Tuhan bagi siapa boleh hurai kat orang tak apa. Tak bagi pun tak apa. Yang penting kita belajar tahu dah. Paling kurang kita kerti nak hurai kita kerti. Allah Ta'ala ni wujud, dia pindang, dia sedia, dia bakok, dia kekal, dia pilih, dia sebut ada sifat. Itu dah. Sampai ulama mereka bahas ni hukum dia bah. Kalau orang tu mengerti dah, tiba-tiba 10 tahun, 20 tahun dia lupa buat tahu dia lupa habis. Boleh sebut lah, kita ingat dah makna-makna apa? Wajib ulang semula lagi. Walaupun dia tahu sampai tak tahu. Dia tak lepas kat lupa yang benda-benda bahasan kecil-kecil rinci tak apalah. Tapi paling kuat ingat wujud tu apa, qidam apa, baqa' apa, mukhalafah apa. Kalau tidak boleh mak, saat ni dia pergi samakan Tuhan macam makhluk boleh. Tanpa dia sedar, makhluk ini macam Tuhan ini macam makhluk. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah Ta'ala. Awal-awal, apa maksud awal? Ulama kata maksudnya itulah awal-awal tuntutan beragama. Maksud awal agama tu Bapa Soleh kata awal-awal tuntutan beragama ialah mengenal Tuhan. Tengok, Nabi dilantik jadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Semayang turun waktu Nabi umur berapa? 52. Makna kata 40 ke 52 tahun Nabi dia Rasul. Berapa tahun umur? 12 tahun. Tak mayang. Tak mayang ni. Duk ajak apa Nabi tu? Duk ajak 4 tahun. Kenal tu. Tu tanya duk buat hujung pula. Kami ikut 12 tahun. Betul tak kamu? Dia hang kiok tak ambil 12 tahun galu. Nak cerita kan ni. Dia pun 12 tahun tu kita apa kan. 12 tahun tu Nabi duk ajak tauhid kenal Tuhan. Kemudian baru masuk pada ibadat. Pasal apa? Orang kalau dia tak ada dia punya kemudi, ibadat yang sampai macam perut macam bot. Kalau tak ada kemudi, ke mana ibadat tu Nabi? Kapal tak di mana? Hanya dibawa angin, dibawa apa ni ombak, dibawa badan. Pergi mana pun ikut. Itulah awal-awal agama ialah mengenal Tuhan. Mengaji sebab 20. Saya lagi mana-mana masjid surau pun kita saya tak ngaji kitab ni. Orang kata boleh apa Ustaz? Boleh untuk kitab tu juga. Depa pun bangsa mulut tak elok tu. Tu kena pandang kan? Bukan. Nak buka kitab ni tak boleh lagi, kena bagi lepas ni. Kalau di luar saya tak apa-apa nak takut kan, sebab banyak tak tahu di luar. Dia langkah boleh kurang lah itu.
Tanya masjid ni. Di masjid ada tak kuliah tauhid? Ada kita kuliah apa? Tafsir adalah alhamdulillah ustaz tu je tafsir. Hanya mengajar hadis 40. Yang ni mengajar fiqh. Bagus. Semua ilmu tu kalau tak ada masalah. Ilmu kena mengaji apa pun. Cuma apa sebab tak ada tauhid? Orang kampung ni dah boleh sebab dah 20 dah. Ada pondok ke sini tak ada. Hei, macam mana apa boleh pergi lompat ilmu lain? Sebab 20 tak ada. Situ orang tahu dah tak apa. No nothing. Speaking ni. Ini saya nak mengajar orang sebab 20. Lepas tu hampa nak minta saya tekoh ke tasawuf ke, lepas tu boleh tauhid dulu. Tanya, sifat makni dia apa? Sifat makni? Tak ada ingat pun sifat apa? Oh tu dia. Dia tak tahu sifat apa tu. Sifat makni ni celah Allah Muhammad. Itu dia. Sebab apa saya bercakap itu, kalau tak boleh sifat 20 tidak sah la ilaha illallah. Kalau tak sah la Allah, kita nak merati buat tahlil ke orang, bukan kita pun tak sah lagi. Kalau kat kita tak sah, macam mana kita nak roti hantar ke orang? Dia nak semayang, betul belajar ada semayang hadiah. Yang kita hadiah kepada kita. Kalau semayang tu tak sah, nak hadiah datang apa? Macam bagi kita. Assalamualaikum, dalam ni nak bagi ni hantar sikit buat lebih, ni nak bagi hantar sikit lah. Orang ada kita jiran, kok tai. Hantar tai kok orang, ya Allah. Apa itu orang dia? Semayang tak sah, kita nak hadiah ke orang mana? Ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meratik ni tudung biasanya dulu. Illallah, la ilaha. Tanya dia, la ilallah tu ada berapa syarat sah? La ilallah tak ada syarat sah, macam mana semayang? Semayang ada syarat sah, la ilallah ada syarat sah. Apa syarat sah la ilallah? Masuk waktu. Loh, itu masuk waktu. Ada masuk waktu apa? Menghadap kiblat, nutup aurat, balik. Apa dia la ilaha illallah? Kan dia tak kena tu. Apa dia syarat sah la ilallah tak tahu. Apa dia hak la ilallah? Dah ada tak? La ilallah tu bersebut tak kena. La apa? La. Patut Allah tu ha sipoi ke ha? Ha pedah. Ha. La ni mati ni Allah. La ilaha illallah. Allah. Tak ada apa pahala, dosa haram pula. Ada tu. Kita buka ni kitab dia apa? Orang yang belajar sifat 20. La ilaha illallah dia baca. Orang yang belajar sifat 20 ni dia tak sebut. Dia ratik Allah 3 kali ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata ulama barang siapa yang belajar sifat 20, dia reti makna-makna sifat 20. Dia ratik dari Allah sekali, gugur 4,000 dosa dia. Nak dapat hak kelebihan Allah tu kena ada ilmu. Bukan main sebut ratik puji tasbih, tak dapat apa. Tak dapat apa, pasal apa? Tak tahu makna benda. Cuma tak terjemah. Saya cerita dah, terjemah lain, makna lain. Terjemah senang. La Allah makna apa? Tiada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah makna apa? Terjemah dia, Maha suci Allah. Suci apa? Maha suci Allah tu suci apa? Itu baru tahu makna. Kalau terjemah senang, Subhanallah makna dia Maha suci Allah. Suci apa? Suci daripada haid dan nifas. Tu pekah bodoh weh. Hak ni ada bahan tauhid ni. Macam mana suci daripada haid dan nifas? Ya Allah. Hei, kelabu. Suci Allah. Orang ni pada dia tahu suci apa? Suci Tuhan daripada segala sifat naqais, sifat kekurangan. Tuhan tak ada sifat kurang. Pertama, makna kedua suci Tuhan, suci Tuhan daripada menyamai makhluk. Suci Tuhan, yakni Tuhan tidak sesekali sama dengan makhluknya. Itu makna subhanallah. Sebab tu kalau tengok benda-benda hebat itu, subhanallah, Maha suci Tuhan daripada sama dengan makhluk, daripada memiliki sifat kelemahan. Itu dia boleh buat macam-macam. Sebab tu bila Isra Mi'raj, Tuhan nak cerita pasal Isra Mi'raj, Tuhan bermain subhanallah depan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada malam Mi'raj. Pasti pun dia bermain suci, nak menafikan kelemahan. Sebab orang kata macam mana Muhammad boleh berjalan dalam satu malam, sebahagian daripada malam, bukan sepenuh malam, daripada Masjidil Haram
pergi di Madinah Asar. Sedangkan perjalanan Madinah Haram Madinah Asar ambil masa sebulan, pergi sebulan balik. Muhammad berjalan beberapa ketika daripada waktu malam. Macam mana dia boleh buat? Tuhan kata bukan dia berjalan, Maha suci aku daripada sifat lemah. Aku yang memperjalankan Muhammad. Itu baru subhanallah tu. Sumpah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa makna segala puji itu? Kita mengaji dah. 4 jenis puji kena balik kepada Allah. Serupa juga Allahu Akbar. Apa maksud Allah Akbar? Tak merhati lama lepas bayar 3 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah Akbar tu maksudnya Allah Maha Besar. Besar apa abang oi? Diri dia besar. Kalau diri dia besar, batai mana daripada awal? Apa tak kira orang main-main tadi tak kira orang. Bukan Maha Besar tubuh dia. Tuhan zat dia bukan bertubuh, bukan berbentuk, bukan berketui, bukan berdiri macam kita. Ada sayap, ada bentuk, ada warna, ada apa. Zat dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tak tahu. Habis itu Maha Besar. Maha Besar pangkat ketuhanan dia. Tidak dapat dicapai oleh makhluk. Agung dia. Macam kita pula, tu orang besar tu, kita punya iya. Bukan besar badan, itu istilah besar lain. Boleh ikut tu, boleh juga. Tapi maksud dia tu ialah besar pangkat dia. Tu orang besar-besar tu, kita orang kecil je. Ada Allahumma salli ala Muhammad. Guru besar. Adakah makna guru tu mesti besar? Bukan. Maknanya guru yang besar pangkat. Itu maksud Allah Akbar. Maknanya bila sebut tu rasa gerut. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Tu pak, itu zikir Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada zikir ke tu? Lepas tu kamu Sayyidina Umar jangan tengok dah. Setan Nabi kata apa? Bila ida iltawasa Umar fajjan, bila Umar telah berjalan fakhtara iblis fajjan akhar. Iblis akan cari jalan yang lain. Tak temu, takut dengan dia. Sebab Sayyidina Umar zikir tu. Allah Akbar, Allah Akbar, gerut. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Faham tak? Jadi semua ibadat berpunca umbi dia letak tauhid. Sebab tu dalam ilmu ni usul din. Akar bagi agama, umbi agama. Nak kata orang tu beragama, dia kenal Tuhan dia dulu. Dan ni semua orang faham bila agama ialah sembahyang, bila agama ialah puasa. Padahal itu cabang-cabang. Sebab tu bila semua cabang boleh tunda, boleh nasah. Mana? Orang perempuan bila dia cuti, wajib tak sembahyang dah dia? Tak wajib. Pasal apa? Pasal benda tu boleh tangguh, boleh batalkan sebab ada sebab tertentu. Satu orang perempuan, dia tiba-tiba bersalin, wajib lagi tak atas dia puasa? Dia boleh buka puasa. Dia nak susukan anak dia pula nanti. Jadi tak cukup zat kalau dia tak makan, dia tak disusukan anak dia. Nampak tak? Berubah dah hukum bab sembahyang berpuasa. Tapi kalau tauhid, ada tak tiba-tiba berubah zat? Oh, saya bersalin ustaz, saya pantang ni. Jadi saya bersadar sifat 20 ni tak wajib untuk saya. Dah. Nampak tak? Bab tauhid tak ada istilah nasah, tak ada istilah mansuh, tidak ada tangguh, tidak ada qada', tidak ada batal. Itu nama dia umbi agama. Terah, tak ada berubah dah. Takkan dengan salin di kapiah. Habib salin Islam boleh. Tak? Semayang boleh berhenti tak? Sampai tahu itu bab tauhid. Hatta kita tahu pintu masuk surga nanti, dia punya kunci dia la ilaha. Bukan sebut aja. Kita ingat sebut saja apa? Sebab itulah nak mati mengucap payah. Pasal bukan sebut saja. Dia makna yang Tuhan kubur dalam batin dia. Dia dah kenal Tuhan dia. Sampai ketika dia nak meninggal, diilham kepada lidah dia. Sebut la ilaha illallah. Selepas dia menyaksikan. Itu nama kalimah syahadah. Syahadah maksudnya penyaksian. Bila dia nak meninggal dunia, duduk di hujung ni, sakaratul maut ni, duduk bunyi macam-macam nak keluar roh ni. Orang duduk tangkih dia. Tangkih dia tu nak peringat tau. Kalau tak ada di sini dah sebati. Lalu terbit di hujung ayat dia, la ilaha illallah. Cukup padu mampat sempurna kenal dengan Tuhan. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tuhan tidak ada mula, Tuhan tidak ada hujung. Tuhan tidak menyamai makhluk. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kendak, Maha mendengar, Maha melihat, Maha hidup, Maha mengetahui. Tuhan ni tunggal, Tuhan ni abadi. Semua dalam kepala otak dia lekat di sini dah. Maka di hujung ayat dia, dengan kesempurnaan yakin dia tu, terbit di mulut dia kalimah. Dia punya formula dia, konklusi dia, la ilaha illallah. Kami sebut je kita cadang kawan tu, dia nak mati nak suruh duduk
puasa lagu tak kena lah. Puasa lagu tak kena. Hei, puasa nak mati kan? Dia pilih mayang. Dia sujud. Dia pun nak mati. Dia tunggu. Pada dia kata tunggu. Han nak mati dia tunggu. Hidup Han nak tunggu. Dia buat amal. Kalau alhamdulillah minit pun. You turn. Dia ambil semayang. Hak meledak dengan mayang tak kena. Ambil mayang apa semua. Bawa selamat. Dia pun sujud. Tunggu. Hai lama tak mati. Dia tunggu lagi mati masa sujud tu. Dia tunggu. Kat 2 jam. Sujud. Puasa pening kan? Malaikat kerja buat ni. Lah dia tak tahan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia usah sandak di mati. Mati dia mah. Dah turun kepala banyak kan. Dia sandak di dia mati. Tadi 2 jam dia sujud tak mati. Nak dia bangun dia tak nak bini mati lah tu. Tak mati lah hidup juga macam tu. Sebab benda kan dia buat. Kena rajin sujud. Bangun mati dan sujud. Dah. Ulama kata hak kita dengan Tuhan paling kurang sehari semalam la ilaha illallah 100 ribu. Beserta dengan faham makna. Itu kita boleh sebut dulu. Baru dapat ke lepas. Paling kurang hak kita dengan Tuhan sehari semalam 100 kali la ilaha illallah. Lepas subuh ke lepas zuhur kan buat supaya kita mati lah iman. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bila faham makna, la ilaha illallah kita boleh terbiak macam. Faham tu? La ilaha illallah, tak ada Tuhan dah kecuali kau. Tu ya Allah. Kan sedar tak? Sambung tak dia lejak ni je. Tak lagi semangat dah. Kan seperti Sam. Tadi ya, selesai 3 ilmu tu baru dapat golongan awam. Kalau tidak duduk binatang awam kita panggil. Ni la ilaha illallah. Dalam dia ada apa kita kena tahu hak dia 20 sifat wajib. Ingat dia nombor dia. Ni kita nombor dia lah daripada wuduk sampai nanti mutakalimat. Dalam dia ada 20 sifat mustahil lawan bagi sifat wajib. Lagi dalam dia ada 1 sifat halus. Semua berapa? 41 kewajipan. Siapa tak belajar 14 tu ni, la ilaha illallah dia tak sah. Meratib pergi tasbih pun tak sah. Dia kena boleh 14 tu ni, la ilaha dia sah. Sambil mengaji sambil meratib tak usah. Dimaafkan sebab tu belajar. Tak mengaji, tak sah daripada awal terpakai. Ni 14 tu. La ilaha illallah kena boleh 14 tu. Lepas tu pula Allah SWT kenal. Tentang kalau pasal dulu kita mengaji, sebelum kita isi pada 20, saya peringat balik. Kita dah belajar beberapa hukum. Apa? Pertama kita belajar hukum syarak. Yang ni hukum syarak. Hukum aridi. Hukum akal. Hukum adat. Ingat tak? Oh, itu dia. Itu dia. Ada apa kita belajar itu? 4 hukum. 1 hukum syarak. Dulu awal hukum syarak. Hukum syarak tu 5 tu. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. 2. Hukum aridi. Apa hukum aridi? Hukum yang Tuhan putuskan tapi tak kena-kena perbuatan kita. Itu semata-mata perbuatan Tuhan. Mana? Tuhan dah hukum yang hidup mesti mati, yang mati akan bangkit pada di akhirat. Allah SWT, kiamat akan berlaku, mizan akan berlaku, syafaat Nabi Muhammad akan berlaku dari kiamat. Itu Tuhan dah putuskan dah. Kemudian ada hukum adat. Apa hukum adat? Hukum yang dibuat berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan kalau lalu berhujan basah tak? Basah. Wajib pada adat basah. Mustahil pada adat tak basah. Dah. Harus adat. Harus adat ni benda yang boleh jadi, boleh tak jadi. Tengok langit hitam. Harus adat. Kadang-kadang hitam hujan, kadang-kadang tak hujan. Dah. Kadang-kadang silap pakai semata hitam. Langit hitam lah. Lalu adat. Itu hukum adat. Yang keempat kita mengaji hukum akal. Yang ni paling penting. Dua ni penting. Hukum akal. Apa hukum akal? Benda yang kita buat besar berdasarkan akal. Akal kata, ni benda ni macam ni. Tak ada siapa buat jadi sendiri. Akal boleh terima tak? Wajib pada akal kita tiap-tiap makhluk benda apa yang baru mesti ada yang buat dia. Kullu alamin
apa namanya, hadisin. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin. Tiap-tiap alam benda baru. Tiap benda baru tak boleh tidak kena ada yang membaharukan dia. Ini yang membuat dia. Maka ni baru ke qadim? Baru takkan pen ni qadim, gila dia sama dengan Tuhan. Ni baru ni. Bila baru kena ada orang buat. Tiba-tiba orang abang kita ni tak ada apa buat. Akal tak ada terima. Wajib pada akal kita ada yang buat. Mustahil pada akal kita tak ada siapa buat. Anak. Jadi ni sifat 20 ni ada yang tuan. Sifat 20 ni masuk dalam hukum syarak ke, hukum alimi ke, hukum adat ke, hukum akal. Sifat 20 ni. Wajib belajar masuk dalam hukum syarak. Tapi yang disebut sifat wajib, sifat mustahil ni masuk dalam hukum apa? Hukum apa? Hukum akal. Yang ni hukum akal. Wajib belajar tu bab lain. Wajib belajar sifat ni, itu hukum syarak. Tetapi yang disebut sifat 20, sifat wajib bagi Tuhan, sifat wajib di mana? Wajib di adat atau wajib di akal? Di akal. Maknanya apa wajib di akal ni? Saya nak cerita penting ni. Ulama bahas, kalau Quran tak turun, hadis tak habaq Tuhan ni sifat lagu mana? Orang yang ada akal wajib tahu sifat ni. Tu sampai tahu tu. Makna dia kewajipan dia di atas kewajipan sembahyang. Sembahyang kena ada perintah baru sembahyang. Mana dia reka-reka? Turun, aqimus solat, sembahyang. Turun, wa atuz zakat, keluar zakat, baru keluar zakat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji, sempurnakan umrah, baru terbit haji, terbit umrah. Tapi hukum akal tak perlu ada wahyu. Kalau tak turun wahyu, satu orang manusia dia mesti tahu kata Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Tu dia. Maknanya kewajipan dia sebelum dia berturun wahyu. Tu kewajipan dia lebih tinggi daripada kewajipan yang lain. Gitulah Pak. Sebab dia duduk di akal. Maknanya kalau orang tak tahu, dia orang yang tak ada akal. Gila. Dia orang gila sepatutnya. Kalau dia tak gila, dia kena jawab sudah akhirat. Sebab hang tak gila tapi hang tak kenal Tuhan. Oh, jadi berat lagi tu. Maknanya soalan pertama mandi pada dia semayang dulu ke kenal Tuhan dulu? Kalau tak kenal Tuhan, tak cara berdakwah, ambil siap bola neraka. Ni bahan bakar api neraka. Jadi kayu api. Sama dengan orang kafir. Dia nama Abu bangkit dengan Acong, Ahmed, Ahleng, Ahlong. Tu